Setiap manusia mempunyai sumber dalam kehidupan. Sumber pendapatan, sumber makanan, sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber kebahagiaan. Namun, persoalannya, sejauh manakah kita menghargai sumber-sumber tersebut? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita dalam siri PDPR Sejarah Tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Ridwan. Ya, hari ini kita akan teruskan lagi dengan topik yang cukup menarik untuk kita kupas bersama-sama, iaitu tajuk 1.4. Apakah tajuknya? Ya, betul. Tajuknya ialah sumber sejarah. Okey, lihat buku teks muka surat 8 ya. Okey, kamu boleh lihat sedikit pengenalan mengenai apakah itu sumber sejarah. Okey, boleh lihat dahulu. Okey. Jumpa semua? Alhamdulillah. Okey, jadi apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Tadi di awal tadi cikgu bercakap mengenai sumber. Jadi bukan manusia saja yang memerlukan sumber untuk meneruskan kehidupan. Sejarah pun ada sumber. Okey, jadi hari ini objektif kita nak mengenal pasti dua sumber sejarah. Okey. Kriteria kejayaan setiap individu pelajar, saya dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 contoh setiap jenis sumber sejarah. Kita nak ingat 5 saja. Okey, jelas. Itu dia objektif dan juga kriteria kejayaan untuk topik 1.4 sumber sejarah. Baiklah, sudah sedia semua? Sudah? Okey, alright. Kita lihat kepada sumber yang pertama. Sumber yang pertama dinamakan sumber prima. Sumber prima. Sumber yang kedua dinamakan sumber sekunder. Sumber sekunder. Pernah dengar sebelum ni perkataan prima dan sekunder? Pernah? Macam pernah? Hampir sama? Betul lah tu. Jadi sebenarnya kita pergi kepada yang pertama dari sumber prima. Sumber prima ni, bila kita dengar perkataan prima tu sebenarnya merujuk kepada perkataan daripada bahasa Inggeris, prime ya. Prime, apa maksud prime? Prime ni ialah yang utama, prime minister. Maksudnya sumber yang utama, sumber yang pertama. Sekunder pun berasal daripada perkataan Inggeris juga, iaitu second. Pernah dengar perkataan second? Selalu dengar lah. Second hand. Apa lagi? Second house. Maksud second apa? Kedua. Maknanya dia berlawanan dengan yang prime tadi kan. Kalau prime tadi dia yang utama, sekunder ni ialah yang kedua, yang seterusnya lah, bukan lagi yang mula-mula. Dia adalah yang kedua dan seterusnya. Itulah yang dikatakan sekunder. Okey, jelas dari segi istilah prima dan sekunder. Kita nak tahu apakah itu sumber prima. Jadi seperti yang kita dah
Kupas tadi maksud perkataan prima tu, kita boleh agaklah maksud sumber prima ni ialah sumber yang belum diolah lagi. Itu yang maksudnya utama tadi tu. Dia adalah mula-mula yang kita jumpa sumber tu belum diolah, belum diterbitkan lagi. Maknanya dia bersifat asli. Dia bersifat asli lah. Dia tak diusik lagi, tak dibuat apa-apa lagi kepada sumber prima ni. Dan dia belum ditafsir. Apa maksud ditafsir? Belum lagi di soal selidik, belum lagi dikaji secara mendalam, belum lagi dinyatakan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan sumber tersebut. Dan semestinya dia belum disebarkan. Tidak ada siapa yang tahu lagi apakah sebenarnya sumber yang baru dijumpai ini. Contohnya dia belum disebarkan, belum diviralkan lagi. Jadi hanya orang yang menemui sajalah yang berhak untuk membuat tafsiran, untuk membuat kajian. Okey. Jelas ya? Okey, yang tu sumber prima. Okey, kita berbalik kepada sumber sekunder. Okey, sumber sekunder, dia berlawanan dengan sumber prima tadi. Kalau tadi dia prima, sumber yang belum diolah. Sumber sekunder ni sumber yang telah diolah, telah diterbitkan. Maknanya apa? Maknanya sumber sekunder ni telah pun dikaji selidik, telah pun dibuat kajian, telah pun disiasat apakah maklumat yang berkaitan dengan sumber tersebut. Telah ditafsirkan, maksudnya dah ada pengkaji-pengkaji, penyelidik-penyelidik telah membuat penulisan huraian mengenai bahan yang telah ditemui. Dan sumber ini disebarkan kepada umum, telah diberitahu kepada orang ramai, mungkin melalui media, melalui bahan bercetak, telah dibukukan, telah divideokan. Jadi sumber sekunder ni sumber yang telah diketahui oleh orang ramai. Berbeza dengan sumber prima tadi. Boleh nampak tak perbezaan antara sumber prima dengan sumber sekunder? Ingat, nama dia pun dah boleh memberi gambaran yang jelas. Prime utama, sekunder second, kedua, dan seterusnya. Okey, kita dah tahu dah maksud. Okey, kita dah tahu dah ciri-ciri dia. Maksud dah tahu, ciri-ciri pun dah tahu. Okey. Boleh setakat ni? Alif boleh? Adam boleh? Aina boleh? Fatin okey? Boleh okey. Sekarang kita lihat pula contoh-contoh dua sumber sejarah ini. Tadi kita dah tahu dah maksud dia, ciri-ciri dia. Okey, kita lihat kepada contoh-contoh sumber prima. Ingat, sumber prima ni yang utama, yang asli. Jadi bila dia asli, kamu boleh fikirlah apakah contoh bahan-bahan yang masih asli, yang masih lagi belum diterbitkan kepada orang ramai. Okey, contoh sumber prima ni ialah seperti fosil. Fosil ni apa dia? Fosil ni ialah bahan-bahan hidup yang telah ditinggal beratus-ratus tahun lah, seperti rangka tulang dinosaur. Okey, yang kedua artifak. Artifak ni ialah peralatan yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Kemudian kita ada bukan artifak. Bukan artifak ni seperti kebudayaan masyarakat zaman dahululah. Kemudian apa dia lagi? Batu bersurat. Batu bersurat ni pada masa zaman dahulu dia akan ukir pada batu mengenai apa-apa peristiwa-peristiwa penting yang berlaku di sesuatu tempat tu.
Kemudian yang kelima kita ada apa? Keterangan lisan. Mungkin ada catatan oleh pengkaji-pengkaji, pencatat-pencatat sejarah zaman dahulu lah, keterangan lisan. Okey, yang keenam kita ada dokumen rasmi. Ni kalau zaman sekarang ni kita dah ada dokumen rasmi yang ingin kita catatkan sesuatu peristiwa penting. Dokumen rasmi akan disimpan oleh kerajaan lah. Manuskrip. Manuskrip pun adalah catatan mengenai sesuatu kejadian-kejadian penting juga. Kemudian kita ada fail rasmi jabatan. Fail rasmi ni maksudnya setiap jabatan tu mempunyai fail yang sulit. Yang ini yang hanya akan disimpan secara eksklusif lah, tidak akan didedahkan kepada orang ramai. Kemudian yang 9 kita ada surat peribadi. Surat peribadi pun sumber prima sebab dia surat yang tidak didedahkan kepada orang ramai. Hanya individu yang tertentu saja yang akan dapat surat tersebut. Dan yang ke-10 diari. Semua orang ada diari. Betul? Macam kamu ada simpan diari sendiri kan, kamu tulis apa-apa peristiwa-peristiwa penting. Diari pun adalah sumber prima sebab diari ni memang kita tak bagi sesiapa baca, kita simpan untuk diri kita sendiri saja. Okey, boleh ingat semua 10 contoh tu? Tak boleh? Tak apa. Kalau dapat ingat 5 pun sudah memadai. Okey ya. Baik, yang tu adalah contoh sumber prima. Apa pula contoh-contoh sumber sekunder? Contoh sumber sekunder ni kita boleh fikir secara logik juga. Apa-apa saja bahan yang telah pun diterbitkan, yang telah didedahkan kepada orang ramai, itulah dia contoh sumber sekunder. Macam apa? Buku, akhbar, surat khabar, majalah, jurnal, ensiklopedia. Ensiklopedia ni apa dia? Ensiklopedia ni adalah buku yang menerangkan sesuatu fakta yang betul lah, yang tepat. Kalau kamu pergi pusat sumber perpustakaan, kamu boleh nampak ensiklopedia ni yang tebal tu. Itulah dia ensiklopedia. Dan yang ke-6 kita ada risalah. Risalah yang kita sebarkan kepada orang ramai. Jadi itu dia 6 contoh sumber sekunder. Dan mungkin ada lagi contoh-contoh lain yang kamu boleh fikirkan secara logik lah. Ada lagi yang mungkin ada lagi selain pada 6 sumber yang cikgu cakap tadi. Okey, kita dah tahu dah contoh-contoh sumber sejarah. Apa lagi yang kita nak lihat pada hari ni? Okey, kita nak lihat juga apakah itu artifak dan juga bukan artifak. Tadi artifak adalah sebahagian daripada contoh sumber mana? Prima ke sekunder? Ya, sumber prima. Sumber prima sebab dia bersifat asli. Okey, jadi artifak ni merupakan peralatan ciptaan manusia zaman dahululah, zaman purba dahulu. Kalau bukan artifak, dia merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang ditinggalkan oleh manusia-manusia purba ni. Jadi artifak ni tujuan apa? Untuk memudahkan aktiviti kehidupan seharian lah, untuk melakukan aktiviti seperti memburu, pertanian, untuk bercucuk tanam, untuk aktiviti perdagangan. Kalau bukan artifak, tujuan dia adalah untuk menghidupkan sesuatu kebudayaan masyarakat tu, macam mana cara pergaulan masyarakat, cara komunikasi masyarakat yang boleh ditemui di bawah tanah dan juga di atas permukaan tanah. Okey. Contoh artifak. Contoh artifak ni seperti
bahan-bahan yang diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Okey, seperti apa? Seperti peralatan-peralatan yang digunakan untuk berburu lah. Okey, mungkin seperti pisau batu, kapak batu. Kemudian apa lagi? Tembikar, loceng gangsa, loceng emas. Itu adalah contoh-contoh artifak. Contoh-contoh bukan artifak, kita boleh nyatakan seperti tinggalan-tinggalan kebudayaan masyarakat purba lah. Seperti yang kita pernah temui ialah seperti candi-candi, dinding-dinding gua ada tulisan lukisan, struktur binaan yang ditinggalkan. Itu adalah bukan artifak yang menggambarkan macam mana budaya, pergaulan masyarakat, aktiviti masyarakat pada zaman dahulu kala. Okey, jelas tak artifak dan juga bukan artifak? Jelas ya, artifak ialah benda peralatan. Bukan artifak ni ialah arkeologi kebudayaan. Arkeologi ni benda yang kita temui di dalam dasar air, di bawah tanah yang dicari gali lah. Itu arkeologi. Okey, setakat ni. Boleh kan? Senang saja. Sumber sejarah ni ada dua jenis. Yang pertama primer, yang kedua sekunder. Okey, kemudian kita ada artifak dan bukan artifak. Untuk kita kajilah. Okey, cikgu rasa setakat ni semua pelajar dah jelas mengenai sumber sejarah. Maka cikgu harap pelajar-pelajar dapat menjawab soalan yang cikgu akan berikan sebentar lagi dalam grup dengan baiklah. Okey, jadi akhir kata apa yang cikgu ingin sampaikan, pesanan cikgu hari ini ialah hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang telah kamu miliki dan bersabar dengan apa yang akan menghampiri. Untuk itu, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Bye.